بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي سلطانه ومصلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما نعمة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan menyambung pengajian ilmu tasawuf dan tauhid yang merupakan dua makanan kepada ruh kita dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah sampai kitab Hikam, iaitu pada muka surat 6. Kesimpulan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatuh. Kesimpulan. Mustahil pada akal berkumpul di dalam hati antara cahaya iman dan yakin nak dihimpun dengan gelap gulita keduniaan yang telah berkarat di dalam hati sedemikian rupa. Ini kesimpulan daripada matan yang pertama. Kalau kita tengok kat pangkal, tengok balik dekat belakang, nak bagi kami kena tengok matan ni. Apa matan yang berbunyi? Kaifa yashruku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'ati. Itu matan yang pertama, suku matan yang pertama. Ya, ini pengajian kita yang lepas dah. Dimulai dengan kaifa. Kaifa artinya bagaimanakah. Ini kalau dalam istilah ilmu bahasa Arab dinamakan kaifa ta'ajubiyah. Artinya kehairan-hairanan. Pengarang ni hairan, pelik tengok orang yang mengharapkan hatinya bersinar-sinar. Yashruku tu mana bersinar? Bersinar dengan cahaya iman, bersinar dengan cahaya makrifat, bersinar dengan cahaya pengenalan kepada Allah. Itu makna yashruku. Apabila sesuatu di dalam alam maya ini, sedangkan suwarul akwan, arti suwarul akwan, gambaran-gambaran alam ini, suar. Muntabi'atun diterjemah dengan melengket. Melengket. Tabi'ah ni maknanya melengket, melekat. Melengket ni kalau bahasa kita melekat. Pandangan-pandangan kita sudah melekat kepada alam dunia lah, akwan, material. Akwan tu material, benda yang kita nampak, things. Melengket sedemikian rupa fi mir'atihi, di dalam mata hatinya. Mir'ah. Tapi kalau kita terjemah betul, mir'ah tu cermin hati, cermin. Mir'ah tu cermin. Kalau mar'ah perempuan kalau mir'ah cermin. Jadi kenapakah pengarang ni menggunakan kalimat cermin untuk menggambarkan hati? Kalau hati qalbun, di dalam mata diterjemahkan, dituliskan hati itu dengan perkataan mir'ah. Mir'ah cermin, mar'ah perempuan. Tukar baris ya, mar'ah, mir'ah. Kenapa? Apa kaitan perempuan dengan cermin? Orang perempuan suka tengok cermin. Cermin.
Itu memang sifat perempuan. Orang lelaki pun ada juga. Jadi bila cermin ni, apa yang kita nampak dalam cermin? Nampak diri kita sendiri lah. Nampak dia. Kerana cermin tu, fungsi cermin tu membalikkan apa yang dia pandang. Apa yang dia pandang, itulah dia nampak. Jadi hati ni diibaratkan macam cermin. Kalau dia nampak kepada sifat Allah, af'al Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, asma Allah, maka itulah yang dia nampak. Maka bercahaya-cahayalah hati itu. Tapi masalahnya sekarang ni, dia mengharapkan yashruku qalbu, dia nak hati dia bersinar, berseri-seri lah sangat. Nak jadi orang makrifat dengan Allah, nak jadi orang yang nampak perbuatan Allah. Malangnya hatinya berselaput dengan dunia, masih berselaput dengan pandangan-pandangan terhadap akwan. Apa tu akwan? Alam, material. Sudah terpahat pada cermin hati. Dia macam mana cermin membalikkan apa yang dia lihat, maka cermin hati juga membalikkan apa yang mata kita lihat. Kalau mata kita ini banyak memandang kepada barang selain Allah, tiba-tiba kita nak harapkan hati kita ini memandang Allah, mustahil. Ibarat seperti mana disebut di dalam kesimpulan ni, mustahil pada akal. Pada akal terus, dua yang berlawanan. Dalam hati itu nak berhimpun antara cahaya iman dan yakin dengan gelap gulita keduniaan. Tak boleh himpun, tuan-tuan. Tak boleh nak himpun. Jadi bila kita belajar kitab, bila kita baca matan ni, bukan makna tak boleh ada dunia. Ini kitab tasawuf, ini masalah hati. Masalah hati. Pokok persoalan dalam matan ni, jangan sampai hati itu terpaut dengan gelap gulitanya material, kebendaan, keduniaan yang berkarat sehingga memadamkan cahaya iman. Itu maksudnya. Maka terbitlah kata-kata tadi, bagaimanalah nak bercahaya hati. Macam mana yang kita harap yashruku qalbun, kita nak bersinar-sinar hati itu dengan cahaya makrifah, dengan pandangan-pandangan halus ketuhanan. Padahal hati kita ni masih lagi terpaut, masih lagi terikat dengan pandangan-pandangan akwal, iaitu dunia. Yes. Kalau guru saya dia buat kalimat tu lagi senang faham. You are what you see. You are what you see. Kalau kita pandang dunia ni, dunia semata-mata, pandangan kita itu yang kita tumpu. Ya. Tumpuan kita itu, fokus kita kat situ. Maka itulah yang terpahat di hati. Tak boleh lagi. Itu yang bila semayang, dia kalau nak test senang. Kalau kita nak tahu apa yang terpahat, apa yang terlengket di dalam cermin hati itu masa semayang, Allahu Akbar, apakah bayangan yang datang? Bayangan-bayangan apa yang datang? Kalau bayangan yang datang tu bayangan-bayangan urusan dunia, maka jangan salahkan diri. Jangan salah kenapa tak khusyuk, kenapa tak boleh tumpu. Sebab dalam hidup itu, sebelum semayang, pagi sampailah zuhur tu, kita duduk tumpu dunia. Itu yang Allahu Akbar. Itulah bayangan yang datang. Suarun, bayangan yang melengket di cermin hati. Sebab itulah ulama-ulama dulu suruh banyak-banyak zikir, suruh duduk dalam majlis-majlis zikrullah, majlis ilmu, suruh memandang pada muka-muka ulama-ulama, supaya itu yang terpahat, itu yang dia nampak, itu yang dia lihat, makna-makna yang halus tauhid itu yang dia pandang. Barulah bila dia tengok dunia itu tak melekat. You are what you see. Anda ialah apa yang anda pandang. Anda ialah apa yang anda pandang. You are what you see. If you see material,
then material will come into your heart. Itu yang masuk dalam hati. You see a car as a car. Kalau kita terpaut pada kereta itu, siang malam nak fikir pasal kereta baru, bila nak beli. Itulah yang kita nampak dalam sembahyang kita itu. Tiba-tiba kita nak hati kita ni bercahaya dengan ma'rifatullah pada. Tapi kalau di saat kita Allahu Akbar, menangis kita, sedih, terus teringat kepada Sang Pencipta, itu maknanya hati itu sudah bercahaya. Hati itu sudah tidak ada lagi terpaut kepada benda-benda dunia ni. Nah, sebab itulah dalam sebahagian kalam-kalam sufi, di antara hikmah kenapa Allah Ta'ala cipta bala, cipta sakit, cipta gangguan-gangguan makhluk halus. Allah Ta'ala ciptakan masalah hidup supaya hati itu tak melengket dengan dunia. Itu yang jawapannya. Baru ni kat madrasah saya tu, budak-budak ni dah ramai, kat 120 orang dah, budak perempuan ramai. Mulalah, Ustaz, nampak jin, nampak hantu, takut. Bila tengok-tengok Quran tak tahu baca lagi, apa-apa tak tahu, budak baru. Dia pesan dah, suruh baca, suruh hafal zikir, suruh ini, tak buat. Tu saya kata senang je. Tahu tak kenapa jadi macam tu? Cakap Allah Ta'ala tak nak dengar, cakap Rasul tak nak dengar, cakap Tok Guru tak nak dengar, Allah Ta'ala hantar hantu, cakap hantu pun dengar. baru nak mengaji. Supaya orang duk lalai, pam, kena gangguan. Oh, saka itu, saka sini, jin itu, ini kacau gangguan. Jumpa Tok Bobo pula, confirm betul. Tuhan awak 7 ekor saka. Mula cari, mula baca Yasin. Alhamdulillah. Ya. Apabila manusia itu sudah tidak boleh ditegur lagi, tidak mahu masuk betul pintu hidayah, tak masuk melalui teguran ulama, teguran Allah, teguran Rasul, dengan kasih sayang Allah, Allah hantarlah jin-jin itu. Itu pandangan tauhid macam tu. Tauhid pandang macam tu. Dia tak pandang benda tu. Kita masuk alam tauhid ni, segala sesuatu tu digerak Allah. Segala sesuatu yang baik, yang buruk, dia juga. Jadi cuba cek amalan. Itu pengajian tauhid macam ni. Jadi tengok dosa. Jadi tengok kesalahan sendiri, baiki diri. Yang lain semua ini. Lepas tu saya suruh selawat 40 kali, selawat terus tak ada. Ajar kalau kau nampak hantu tu, kau kejar dia balik. Kau baca selawat ke ni, kau baca zikir, hilang. Sampai sekarang tak ada. Bentuk-bentuk perasaan, bentuk gangguan gitu. Jadi kaifa yashruku qalbun, bagaimana nak bersinar hati itu kalau alam dunia ini sudah melengket pada cermin hati. Hati itu macam cermin. Li kulli syai'in misqalun wa misqalatul qalbi dzikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada penggosoknya, pencuci, yang mencucikan dia. Maka pencuci hati itu ialah zikrullah. Dia nak bersihkan balik itu kena zikir lah, body hilang karat-karat. Maka kita masuklah pada pagi ini matan yang seterusnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, am kaifa, ikut saya baca ya, am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Ini ambil berkat lah, semua baca ambil berkat, ambil barakah. Matan iaitu am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Matan ini sambungan daripada matan yang sebelum ini. Artinya atau kaifa ta'ajubiyah lagi. Betapakah, macam mana boleh jadi macam tu? Kaifa yarhalu ilallah, seorang hamba Allah itu, yarhalu artinya berpindah,
Bagaimanakah seorang nak berpindah kepada Allah? Wahwa walhal bermula seseorang itu mukabbalun, masih diikat, bisyahawati, dengan keinginan-keinginan syahwatnya. Allahu Akbar. Macam mana seorang hamba Allah ni nak berpindah, yarhal tu, rahala yarhalu ni pindah, berpindah daripada ilmul yakin kepada ainul yakin, daripada ainul yakin nak pindah kepada hakul yakin. Tak boleh. Takkan boleh. Kenapa tak boleh? Wa huwa mukabbalun. Mukabbalun makna musyaddadun. Kakinya masih terikat, hatinya masih terikat, bisyahawati, dengan keinginan-keinginan syahwat. Allah. Ini sambungan daripada cerita yang matan yang pertama. Artinya kita di dalam mengerjakan ajaran-ajaran agama, pada hakikatnya bukanlah sekadar patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, tetapi juga pada hakikatnya kita berjalan kepada Allah, dengan arti hubungan kita dengan Allah akan semakin dekat, baik dalam ilmu kita, keyakinan kita, dan seluruh perasaan kita. Di tasawuf ni dia menitik beratkan perjalanan hati. Satu orang boleh semayang sampai 1000 rakaat, tetapi hatinya masih jauh dengan Allah. Masih. Satu orang boleh semayang sunat hanya 2 rakaat, tapi hatinya telah sampai kepada Allah. Jadi kadang-kadang ibadah zahir yang dibuat beratus-ratus kilometer, kalau kita ibaratkan macam tu, hatinya masih ikut situ ni, tak berak. Jangan main-main tu. Sebab perjalanan hati ni yang berpindah daripada satu alam ke satu alam tu hati. Kadang-kadang amal zahir tak tembus kepada amal batin. Apa sebab jadi gitu? Apa sebab satu orang yang sudah ibadah, tekun semayang, tekun puasa, tapi masih lagi tak meningkat batin dia? Inilah jawapannya. Wa huwa mukabbalun bisyahawati, kerana hatinya masih terikat dengan keinginan-keinginan syahwatnya. Allahu Akbar. Yang macam saya cerita tu, kalau orang buat bisnes, saya tanya dia, kalau buat bisnes, siapa yang tuan paling takut buat bisnes? Saya paling takut buat bisnes dengan Pak Haji tu. Sudah. Kenapa? Tak boleh ustaz. Nampak je berserban, menipu kuat, dari hitam. Rupa-rupanya kat belakang lain dia buat. Macam mana jadi itu Ustaz? Inilah jawapan dia. Mukabbalun bisyahawati, dia hanya mengerjakan zahir syariat, tapi batin dia kosong. Batin dia tak pindah pun kat Tuhan. Batinnya masih terpaut dengan keinginan syahwat. Dengan orang biasa dia boleh bohong lah. Dengan orang alillah nak bohong macam mana? Orang alillah memandangkan mata hati. Gerak-geri sukun harakat orang tu dia tengok, dia tahu dah, ni zahir je ni, batin kot nafsu dia tu. Mana ada? Ada hamba-hamba Allah ni Allah bagi ilmu firasat. Sehingga kata Nabi SAW, ittaqi firasatal mu'minin fa innahu yara bi nurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Ini orang yang ada mata hati. Kerana orang beriman ni yara bi nurillah, dia memandang dengan cahaya Allah. Ustaz, profesor ustaz tasawuf, tengok tu ustaz, janggut dia panjang ni ustaz lagi. Yang main-main tu dahi hitam. Bercek tengok, bertengok betul. Ustaz betul lah ustaz. Pembohong besar. Banyak dia orang dah dia sapu dia. Jadi benda-benda macam tu jadi sebab apa tuan-tuan? Ini jawapannya. Jangan terkejut lah. Kerana amal zahir, amal batin, dua benda yang berbeza. Islam itu iman, Islam dan ihsan. Yang kita nampak tu Islam dia, zahir dia. Iman dia, ihsan dia belum tentu. Kadang-kadang orang tu
Dekat luar biasa-biasa je, tapi kat dalam Masya Allah ihsan. Nampak ihsan ya, lurus dia dengan Allah. Ni am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Betapakah seorang hamba Allah boleh berjalan kepadanya. Arti berjalan tu meningkat daripada satu makam kepada satu makam, daripada ilmul yakin nak naik kepada ainul yakin, daripada ainul yakin nak naik kepada hakul yakin. Boleh sembang saja kalau masih terikat kakinya dengan syahwat. Nampak? Ibarat seekor kuda, kita ikat kaki dia. Kuda racing, kuda lumba. Ni semua kuda dah siap nak pergi lumba kuda. Yang seekor kuda ni kita ikat kaki dia. Ready, 1, 2, boom. Kuda lain dah sampai depan. Yang seekor ni duduk situ. Nak pergi macam mana kaki tingkat? Tak boleh nak pergi. Itulah ibarat orang yang berkeinginan berpindah kepada satu makam kepada makam di sisi Allah, selagi hatinya terpaut dengan keinginan-keinginan syahwatnya, selagi dia masih memenuhkan keinginan kehendak-kehendak nafsu syahwatnya, jangan harap hatinya itu, keyakinannya itu boleh sampai kepada ainul yakin atau hakul yakin. Ilmu boleh, ilmu boleh. Inilah dia kata ni, ini akan dapat kita capai apabila kita putuskan hubungan dengan kehendak-kehendak hawa nafsu dan syahwat yang dapat menjerumuskan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila kita berada dalam tawanan hawa nafsu dan syahwat, maka sulitlah bagi kita mencapai maksud tersebut tadi. Setiap kali kita bangun berdiri untuk melangkah, setiap kali pula kita jatuh tersungkur. Kan berlaku gitu. Ni problem tu sebenarnya berpunca dari hati. Hati yang masih terpaut dengan keinginan syahwat. Maka sulitnya bagi kita mencapai maksud tersebut tadi. Setiap kali bangun berdiri melangkah, setiap kali jatuh tersungkur. Meskipun kita sanggup berjalan, tetapi perjalanan kita lambat sekali, dan akhirnya kita tertinggal berceceran. Meskipun kita sanggup berjalan cepat, tetapi dalam perjalanan kita sering ditahan-tahan oleh perampok tu perompak lah, dan musuh-musuh di dalam perjalanan itu. Musuh iman banyak. Musuh-musuh iman itu banyak. Dunia, syaitan, nafsu, Allah, makhluk. Setiap kali di waktu pagi berkumpul dalam hati kita keinginan yang kuat untuk berjalan kepada Allah, tetapi pada waktu sorenya, ini pada waktu petang, tentera-tentera syahwat menyerang pertahanan. Allah. Pagi berazam ni, pagi berazam, pergi kerja ni sungguh-sungguh nak ingat Allah, tak nak pandang kiri kanan, perempuan tak mau pandang. Sampai ofis hilang. Habis Pak Haji, serban hilang. Habis diserang oleh tentera syahwat. Habis. Sehingga benteng hati yang telah dibangun sedemikian rupa akhirnya porak peranda. Habis ditang pukang jadi. Kita ni nak ni, kali ni betul-betul ni tak mau lagi buat maksiat, nak sungguh-sungguh ni nak pandang Allah ni. Begitu diuji, habis. Kenapa? Kerana tumpuan dia tersilap. Dia tertumpu kepada ibadah zahiriah, dia terlupa nak tumpu yang dalam hati. Itu orang-orang dulu, ujung-ujung hidup dia mesti pergi ambil dia talqin zikir dia mesti nak pergi zikir. Situ ujung dia. Sebab dia tahu dia tak dia pergi. Dia dah buat macam-macam dalam usaha hidup dia tu, nak kekal dalam hidup yang betul-betul ingat pada Allah, tak dapat. Melainkan kena ikut jalan zikir, membersihkan hati itu untuk lari daripada, selamat daripada tentera syahwat itu. Demikianlah gambaran bagaimana sulitnya kita nak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita masih terikat dengan ikatan syahwat dan nafsu.
Berkata ahli tasawuf, ladghu dhanabir 'ala al-ajsamil mukrahah aisaru min ladghi syahwati 'ala al-qulubil mutawajjihah. Sengatan beberapa ekor kala. Kala jengking tu sengat di atas tubuh-tubuh yang terluka. Badan ni dah luka-luka, kena sengat dengan lebah, sengat dengan kala jengking. Sengat bisa lebih enteng, lebih mudah kita ubat. Berubat dah lama hilang lah. Nak banding dengan sengatan syahwat-syahwat di atas hati yang sedang menghadap kepada Allah. Allahu Akbar. Dalam sekali perkataan ini, orang yang hati dia tengah menghadap pada Allah, sungguh-sungguh tawajuh pada Tuhan, begitu datang serangan syahwat, mengalahkan sengat kala jengking. Sengat kala jengking mengalah. Bisa racun kala jengking tu boleh mati je. InsyaAllah lah betul-betul cepat segera diubat, sihat. Tapi sekali kena sengatkan syahwat. Tasbih kat tangan tak kira. Tak ada kira tu. Seorang masa kami pergi di Dubai. Siapa pernah pergi Dubai tahulah. Ada ustazah tu. Malam tu transit di Dubai. nak pergi mana tak ingat. Transit di Bahrain. Jadi kat bawah tu rupanya ada diskotik. Ada ustazah ni, dia pergi berjalan lah. Dia buka begitu lah. Ustaz kata, macam mana ustaz? Ada Pak Arab tu, dia pegang tasbih. Lepas tu ada perempuan atas dia ni. Macam mana dia pegang tasbih tu. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Saya ingat orang pegang tasbih lah. Kau mana tu Ustaz? Ni kalau dah sengat dek syahwat, tasbih tak tasbih, Pak Arab tak Pak Arab. Ya main-main sengatan syahwat tu. Lepas tu disuruh kita alaikum bil jamaah. Duduk jemaah. Duduk dalam jemaah. Selamat. Kita tak kuat, seorang-seorang tak kuat. Duk surau tengok kawan kita, segan nak buat maksiat Tengok saya pula. Kawan duk ingat, kita lemah kawan ingat. Orang tu lemah kita ingatkan. Kuatlah. Nak selamat ni, sengatan syahwat mengalahkan sengatan beberapa ekor kala. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dia kalau kata tasbih ni, dia fungsi sebenarnya untuk ingat pada Allah tu nama dia tasbih. Mengingatkan kita pada tasbih. Itu nama dia tasbih. Kalau kita pergi di Mekah tu, tu satu lah tu kat Mekah. Kalau kita tengok dekat tempat bas kan, bas yang nak pergi Madinah kan, yang tukang-tukang jaga bas tu, dia pegang tasbih, tapi dia tak zikir Allah. Madinah Mi'ar riyal Madinah. Itu dia berzikir apa tu, tasbih duk gerak. Madinah Makkah. Tertipu kita dengan tasbih pula dah. Allahu Akbar. Bawa balik pada Mekah, bawa balik sogok tasbih. Bagi hadiah. Ada abu kat tekuk, ada abu kat sini, ada abu kat ujung katil. Function tasbih tu tak nampak. Tasbih tu mengingatkan. Fungsi dia tu untuk tazkir, ingat. Tengok tasbih, tengok zikir. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan pada Nabi Daud alaihissalam, Al-haddir qaumaka kulla syahwat fa innal qulubal muta'alliqah bisyahawati dunya aquluha mahjubatun anni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam, hendaklah kau berikan peringatan kepada kaum kau tentang bahaya seluruh syahwat, kerana segala hati hamba Allah yang bergantung, yang bergantung tu makna terikat dengan segala syahwat keduniaan,
berarti akal orang-orang itu terdinding, lagi jauh daripadaku, yakni Allah. Maksudnya bahawa syahwat apapun saja bentuknya, apabila telah terikat dalam hati, maka ia akan mempengaruhi pada akal seseorang itu. Berarti akalnya mengikut kehendak hatinya yang telah terbalut dengan ikatan-ikatan syahwat. Pada waktu itu terdindinglah antara akal dan Allah, sehingga akal tidak dapat meningkatkan makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Buka kitab tauhid.